Setelah hari siang, saya terus berjalan pergi ke Balai Polis Engkelili untuk menghubungi Balai Polis Semanggang, mendiang Deputi Superintenden Polis Bobby Ong Yon Chuan bagi memaklumkan kejayaan yang telah dicapai di samping meminta beliau menghantar Perbet Omar, pemandu MIO untuk mengambil kami kembali ke Semanggang. Setibanya kami di Balai Polis Semanggang, saya terus menyerahkan ke semua SDO, SEP dan senjata serta peluru kepada DSBO, DSP Bobby Ong Yon Chuan. Sebagaimana yang dirancangkan, saya terus bergerak menuju ke kem Wong Padong untuk membawa masuk anggota-anggota daripada Batalion ke-4 Regimen Ranger di bawah pimpinan Lieutenant Colonel Anthony Silva ke tempat kejadian untuk membawa mayat-mayat pengganas komunis yang telah berjaya saya bunuh. Batalion ke-4 Regimen Ranger ketika itu memberi saya anggota kekuatan satu kompeni di bawah pimpinan Major Hafifi. Orang ramai, ujar Lieutenant General Datuk Maulud Ma'amin. Sehingga kini masih tidak mengetahui cerita sebenarnya di sebalik pembunuhan Komander Pham Zae Hyong dan Komrad Hoi Yin kerana kematian mereka tidak pernah dihubungkait dengan Major Datuk Salihuddin Abdul Muttalib dan kumpulannya. Ini oleh kerana Operasi Teliti 2 adalah operasi yang bertaraf rahsia besar yang mana orang-orang yang berkenaan saja mengetahuinya. Berita yang disiarkan melalui akhbar dan media elektronik sebagai tindakan yang telah dilakukan oleh anggota-anggota Batalion ke-4 Ranger Regimen dalam operasi biasa mereka. Di dalam akhbar yang disiarkan, musuh yang ditembak mati ialah 4 orang kesemuanya. Sejurus selepas itu, saya dikehendaki kembali ke Lundu, bahagian pertama kerana dikhawatiri dikenali oleh penduduk tempatan. Selain itu, pertukaran saya ke Lundu juga mungkin disebabkan pada ketika itu kegiatan pengganas komunis di Lundu cukup aktif. Segerombolan pengganas komunis telah menyerang hendak Batalion 7 Ranger Regimen dan 15 anggotanya telah terkorban di Jalan Biawak, Titiakat, Lundu. Di Lundu, saya dapat bantuan daripada anggota gerak khas yang ditumpangkan ke ATCK, mereka dikenali sebagai unit tempur pasukan khas perisikan tempur untuk membantu saya mencari maklumat medan dan juga memusnah musuh-musuh. Pasukan ini diberi nama pasukan khas perisikan tempur. Anggota-anggota yang ditumpangkan kepada saya terdiri daripada Korporal Jaafar, Korporal Suki, Tropa Muid Ahmad, Tropa Kasmo Signaler, Tropa Jali, Tropa Alino dan Tropa Jubri. Saya juga mempunyai anggota-anggota perisikan medan sendiri, terdiri daripada Sarjan Asun, Korporal Hamdan Edi, Korporal Henry Ajun dan Korporal Hadi. Kami ditempatkan di sebuah rumah di luar kawasan kem tentera di Lundu. Di bawah pentadbiran saya, Special Branch telah menempatkan 2 anggotanya, Korporal Anthony Sim dan MM Ayub. Semasa di Lundu, Batalion ke-7 Ranger Regimen membuat follow-up setelah anggota mereka dibunuh untuk menjejak saki baki pengganas di sekitar kawasan tersebut. Satu pasukan di bawah Kapten Rofi Adnan dapat menjejak pengganas komunis hingga terjadi satu pertempuran yang mana seorang pengganas komunis bernama Lici, rakyat Indonesia, telah ditembak mati. Banyak maklumat-maklumat penting diperolehi dalam beg galasnya. Dari situ, saya mendapat maklumat bahawa pengganas komunis ini berada di kem yang begitu padat dengan lubang panji, highly protected. Kem tersebut telah dinamakan Victory Camp, nama diambil sempena kejayaan pengganas komunis membuat serang hendap ke atas anggota Batalion ke-7 Ranger Regimen berada di Gunung Puih di sempadan Indonesia, Sarawak dan lebih kurang 60 hingga 70 pengganas komunis berada di sana. Semasa itu juga, seorang pengganas komunis telah pun menyerah diri kepada orang kampung di kawasan Titiakat. Satu operasi besar-besaran telah dilancarkan oleh pasukan gerak khas bersama cawangan perisikan tentera. Semasa operasi tersebut, kesemua pengganas komunis telah sempat lari keluar dari Victory Camp. Semasa serangan dibuat, Korporal Zuki telah terjatuh ke dalam lubang panji. Setelah kem pengganas komunis ini ditawan, saya telah pergi mencari bahan-bahan perisikan yang ditinggalkan oleh pengganas komunis ini. Pada keesokan harinya, jam 06.30 pagi, saya telah dengar satu bunyi tembakan di bawah Victory Camp berhampiran dengan satu anak sungai yang tidak jauh dari kem tersebut. Oleh kerana kami berada di atas bukit yang tinggi dan tiada puncak air, Sarjan Hamzah telah diarah untuk mengambil air selaku ketua water party. Beliau telah terdedah kepada serangan hendak musuh. Saya terdengar satu jeritan dari bawah mengatakan bahawa Sarjan Hamzah telah ditembak mati oleh sniper. Ketua teruk telah mengarah satu follow-up dilaksanakan dengan segera. Saya tinggal di Victory Camp untuk meminta bantuan helikopter supaya mengambil mayat Sarjan Hamzah. Cuaca ketika itu berkabus dan sukar untuk helikopter mendarat ataupun membuat wincing. Saya berhubung dengan Major Goh Seng Toh selaku BSO, Brigade Air Support Officer, yang ditempatkan di markas brigade supaya helikopter dihantar pada jam 1000 pagi apabila cuaca dan keadaan di sekitar selamat. Saya masih ingat lagi pilot helikopter semasa itu ialah mendiang Kapten Chu Yok Bu bersama arwah Kapten Udara Mustafa Kamal. Kami tidak dapat membuat LP oleh kerana kawasan bukit terlalu curam dan hutan di situ amatlah tebal sekali. Helikopter hanya berlega-lega di udara menunggu arahan daripada saya untuk membuat satu approach yang selamat untuk menurunkan anggota serta anjing dan mengambil bodyvac Sarjan Hamzah secara wincing. Setelah kawasan untuk membuat wincing disahkan selamat, barulah saya mengarahkan supaya proses wincing dilaksanakan dengan segera.
Semasa itu juga, Brigadier Jeneral Hassan Saleh ketika itu menghantar satu tracker dog team. Mereka turun dengan menggunakan wincing sahaja dan menaikkan mayat Sarjan Hamzah melalui cara yang sama. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Major Goh BASO serta Kapten Chu pilot helikopter Nuri yang bersusah payah untuk mengambil mayat Sarjan Hamzah dan menurunkan tracker tim demi membantu operasi menjejak musuh. Semasa di dalam kem pengganas komunis ini, saya telah mendapat satu maklumat perisikan yang amat penting sekali. Saya menemui satu surat dalam bahasa Cina di dalam botol berbalut dengan plastik ditanam di dalam pangkal pokok yang condong melintangi jalan masuk ke kem tersebut. Saya membawa surat tersebut kembali ke Lundu untuk mendapat penterjemahannya dengan teliti. Pada masa itu juga, Batalion 7 Regimen Ranger Malaysia tamat tugas-tugas mereka selama 1 tahun di daerah Lundu dan digantikan oleh Batalion 2 Askar Melayu Diraja. Semasa di Lundu, saya mendapat berita yang mana seorang informer, saya bernama W telah dibunuh oleh pengganas komunis dan mayatnya digantung di atas pokok yang berhampiran dengan kampung beliau, Kampung Serayan. Saya dengan anggota PKPT yang ada telah pergi ke tempat kejadian. Setelah saya melihat mayat yang tergantung pada sebatang pokok, saya juga jumpa satu surat yang mengatakan anjing kerajaan haruslah dibunuh. Keluarga W bersama orang kampung mengambil mayatnya dan dikebumikan secara Kristian. Saya pun bermalam di kawasan hutan sekitar tempat mayat W dijumpai. Pada tengah malam, saya kedengaran bunyi bayi menangis dengan kuatnya. Saya dikejutkan oleh Korporal Jaafar supaya mendengarkannya sendiri. Saya tidak berbuat apa-apa malam itu. Lama-kelamaan bunyi tersebut telah senyap. Kami ingat bunyi itu adalah bunyi hantu ataupun jembalang oleh kerana kubur orang Iban ada berdekatan. Pada keesokan harinya, saya pergi mencari apa-apa maklumat yang boleh saya perolehi dan kami bermalam di tempat yang sama juga. Saya dan Korporal Jaafar dan Tropa Kasmo pergi ke arah tempat yang kami kedengaran bunyi bayi malam tadi. Malangnya tiada apa-apa kesan yang kami perolehi. Pada malam hari kedua, saya terdengar bunyi bayi menangis lagi. Kali ini bunyi tersebut agak jauh sedikit tetapi di hening malam, bunyi tersebut macam di sebelah kemah saja. Saya dan Korporal Jaafar, Tropa Kasmo dan Tropa Jali memberanikan diri untuk ke tempat bunyi bayi tersebut. Setelah lebih kurang 45 minit berjalan, saya ketemu bayi lelaki yang berbungkus dengan kain hitam di pangkal pokok. Muka bayi tersebut penuh dengan gigitan nyamuk. Saya pun terus mengambil bayi tersebut dan dibawa ke tempat kami bermalam. Keesokan harinya, saya membawa bayi tersebut ke Lundu. Saya namakan bayi tersebut Ali Macup. Nama ini saya ambil sempena satu operasi khusus di persekitaran Piti Akar, Biawak yang dinamakan Operasi Macup. Oleh kerana saya tidak mampu untuk menjaga bayi tersebut, saya telah menyerahkannya kepada pihak berkuasa untuk tindakan mereka selanjutnya. Setelah surat yang saya jumpai telah diterjemahkan dengan teliti, saya terus merancangkan satu operasi sulit di sekitar Gunung Pueh berhampiran dengan kem pengganas komunis yang dijumpai itu. Di dalam surat tersebut, ada menyatakan satu kumpulan pengganas komunis akan kembali ke kem mereka dan sebelum itu mereka hendak mengambil atau membaca surat di dalam satu DLB Dead Letter Box di ulu Sungai Perunggang iaitu di lereng Gunung Pueh yang telah ditetapkan. Saya juga telah mendapat maklumat dari SEP yang mana kumpulan yang akan kembali ini baru saja mendapat latihan di sekitar Serian. Memandangkan semasa itu saya hanya mempunyai 6 orang anggota sahaja termasuk seorang SEP yang baru saja menyerah beberapa hari yang lalu, bantuan anggota tambahan adalah sangat-sangat diperlukan. Saya telah pergi berjumpa dengan arwah Lieutenant Kolonel Sabarudin Sulaiman, pemerintah Batalion 2 Regimen Askar Melayu Diraja dan beliau berkata yang beliau tidak dapat membantu saya langsung untuk mendapatkan anggota tambahan. Yang ada di dalam kem semasa itu hanyalah bottle washer sahaja. Kalau saya hendak yang itu, bolehlah dia beri. Saya ada mengatakan kepada Lieutenant Kolonel Sabarudin bahawa bottle washer adalah tentera juga. Saya mengatakan yang Kapten Hamid Awang ada dan dia boleh membantu saya dalam operasi ini. Lieutenant Kolonel Sabarudin Sulaiman berkata bahawa Kapten Hamid Awang tidak boleh digunakan oleh kerana sebab-sebab tertentu. Saya merayu untuk mendapatkan seorang pegawai iaitu Kapten Hamid Awang dan 10 anggota lain-lain pangkat. Kapten Hamid Awang pada tiap-tiap pagi dan petang merayu semasa bertandang di rumah saya yang beliau ingin menceburi, mengikuti bersama di dalam mana-mana operasi sulit yang saya laksanakan. Lama-kelamaan, Lieutenant Kolonel Sabarudin membenarkan Kapten Hamid Awang turut di dalam operasi yang saya rancangkan ini dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Setelah kebenaran diperolehi pada jam 6 April 1973, saya memberi taklimat kepada kesemua anggota-anggota yang akan mengambil bahagian di dalam operasi ini. Saya telah membahagikan semua anggota kepada 3 kumpulan kesemuanya. Kapten Hamid Awang dan kumpulannya sebagai cut-off parti pertama. Sarjan Major Syai Ismail bin Muhammad Sharif sebagai cut-off parti kedua dan saya bersama dengan anggota-anggota PKPT dan seorang SEP akan menjadi killer group.
Saya dan anggota PKPT meninggalkan Lundu pada jam 03.00 pagi, 7 April 1973, menuruti Jalan Lundu, Biawak. Kesemua anggota-anggota diturunkan di Kampung Serayan dan masuk ke sebelah kiri merentasi kampung berkenaan dan kemudian meneruskan perjalanan menuju ke kaki Gunung Pueh. Sebagaimana yang telah dirancangkan, anggota kumpulan berpecah kepada 3 kumpulan buat beberapa ketika dan setiap kumpulan telah membawa anggota masing-masing ke destinasi yang telah saya tetapkan. Setelah kesemua kumpulan mengambil tempat masing-masing, saya pun menunggu di tempat untuk membuat tindakan selanjutnya. Anggota PKPT yang terdiri daripada anggota komando bersiap sedia untuk bergerak ke Gunung Pueh. Pada jam 1740, saya terdengar bunyi tembakan pertempuran yang agak lama juga. Saya menyuruh Tropel Kasmo menghubungi Kapten Hamid Awang tetapi tidak berjawab. Selepas itu, saya kedengaran yang Kapten Hamid Awang di udara meminta bantuan. Saya dan semua anggota PKPT turun menuju ke tempat Kapten Hamid Awang tadi. Di situ saya ternampak 3 mayat pengganas komunis dan 1 mayat anggota tentera. Saya terus memeriksa kesemua beg galas 3 mayat pengganas komunis dan mengambil kesemua senjata. Semasa itu juga saya meneliti dan mencari butiran maklumat untuk tindakan saya selanjutnya. Victory Camp di atas Gunung Pueh. Pada keesokan harinya, saya dan anggota PKPT serta anggota Batalion 2 Regimen Askar Melayu Diraja keluar berjalan kaki membawa mayat anggota Batalion 2 RAMD dan kesemua mayat pengganas komunis. Kapten Hamid Awang telah diarah oleh Lieutenant Kolonel Sabarudin Sulaiman untuk meneruskan operasi tersebut. Sampai sahaja saya di Lundu, saya serahkan ketiga-tiga mayat pengganas komunis, senjata peluru dan alat letupan kepada Officer in Charge of Station Inspector Chen Yuzhen. Semua dokumen-dokumen saya hantar ke District Special Branch Officer, 1st Division, Kuching, Deputy Superintendent Polis Nafri Junaidi. Saya membuat satu laporan secara bertulis kepada Military Intelligence Officer Sarawak, Major Maulud Ma'amin. Kapten Hamid bin Awang telah dikurniakan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP dan anggota beliau, Corporal Taib bin Tawal pula dikurniakan pingat Panglima Gagah Berani. Saya telah melaksanakan satu misi yang sebegitu penting dan tinggi risikonya yang jelas telah melambangkan kesediaan saya untuk berkorban apa saja demi agama, bangsa dan tanah air ini. Kejayaan saya menjadi pemimpin sekumpulan bekas pengganas komunis melaksanakan misi menangkap ataupun membunuh orang yang mereka sanjungi dan hormati juga jelas melambangkan sifat kepimpinan serta semangat yang kental lagi unggul. Oleh sebab sifat kepahlawanan saya yang begitu tabah menempuh dugaan, keberanian yang luar biasa serta kesediaan untuk bertindak dengan menghadapi risiko yang begitu tinggi tanpa mengira keselamatan diri saya, kesemua misi yang saya laksanakan berkesudahan dengan jayanya. Saya telah disokong oleh pihak atasan dan diperkenan pula oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB pada 6 Jun 1973. Saya menerima pengurniaan tersebut sempena penganugerahan panji-panji kepada Batalion ke-9 Regimen Askar Melayu Diraja pada 22 Mac 1975 di Padang Kawat, Sungai Besi, Selangor Darul Ehsan.